tak sedap. Kalau adik saya Al-Fadil, Ustaz Fadil, suara dia memang sedap. Kenal Ustaz Fadil? Suara dia memang sedap. Ya. Jadi mohon maaf saya tak boleh nak tunaikan ni. Kan saya berqasidah akan ada yang keluar terus saja nanti. Saya qasidah seorang saya tak apalah. Apakah tuntutan hukum Islam dalam berpolitik? Abi. Berpolitik ini fardu kifayah, hukum asal. Mengambil tampuk kepimpinan, memimpin umat, ini hukumnya fardu kifayah. Jadi dalam hal ini, ya, dalam konteks semasa kita dalam negara kita, ringkas cerita ni terlibat dalam politik, ya, ini mimbabil jihad, dalam bab jihad, iaitu menegakkan agama Allah. Jadi bila dalam bab jihad, menegakkan agama Allah Ta'ala, kerana negara kita negara demokrasi, maka mesti memberi suara. Dalam soal-soal kita, dalam pilihan raya kena bagi suara. Kalau tak bagi suara, maka menyebabkan, maka parti yang kurang suara akan menang, akan kalah. Parti yang kuat suara akan menang. Ini sistem demokrasi. Jadi apabila begitu, kita terlibat dalam memberikan sokongan dan dokongan dengan niat untuk membantu memenangkan Islam, ini menjadi ibadah. Suatu bentuk jihad yang dituntut. Dengan kita menjaga adab-adab yang saya sebut tadi. Dengan menjaga tuntutan-tuntutan ilmu. Supaya jangan kita hanyut dengan perebutan kuasa yang akhirnya kadang-kadang berubah daripada niat dan steering yang betul kepada niat menjaga kepentingan dan pribadi. Ini kena jaga. Itu yang kata la yughanu alayya. Kita kena banyak beristighfar, banyak memohonkan ampunan Allah, banyak kita membaca Quran. Seperti yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan Islam yang tulen. Saya dengar nak kongsi apabila Menteri Besar Terengganu kalah dalam pilihan raya. Dia kalah. Baru 4 tahun, sepenggal baru. Saya dengar diberitahu oleh murid-murid dia, dia berpuasa sebulan. Dan setiap subuh dia mengimamkan salat, dia menangis ketika menjadi imam. Ni nak jaga tekanan tu tadi. Supaya tidak bertindak dan mengeluarkan perkataan yang silap. Maka puasa, sebulan puasa. Mohon ampun daripada Allah. Menangis ketika salat subuh. Ini contoh-contoh yang saya nak sebut bukan hanya ada pada seorang dua. Tapi semua yang mau terlibat di dalam kerja yang dipanggil jihad siasah ini perlu membekalkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Kalau tidak nanti, maka dia akan jadi menyeleweng. Mula keluar maki hamun, tak tentu harah. Mula bertindak, mula itu akhirnya menjadi fitnah kepada umat dan mengelirukan orang. Yang mana satu yang betul semua. Orang jadi keliru. Sedangkan agama telah diturunkan dalam terang dan jelas. Jangan kita mengkaburkannya dengan akhlak dan tindakan kita yang tak betul. Maka apakah hukum tuntutan Islam wanita dalam politik? Dalam konteks itulah. Dalam konteks. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dalam konteks hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimanakah kita ingin mencapai maksimum impact sekiranya hanya satu pihak sahaja yang menjayakannya? Contoh dalam keluarga dan masyarakat hari ini, dunia tanpa sempadan. Apa pula satu pihak? Dia ada dua pihak. Satu pihaknya ialah Allah. Allah yang berkuasa. Maka kita hendaklah bersandar kepada Allah. Di dalam usaha kita membawa perubahan dan kebaikan. Bukan bersandar kepada keredaan manusia. Dan bersandar kepada tindak balas manusia. Kita akan kecewa nanti. Tapi bersandar kepada Allah. Al-i'timad ala Allah. As-siqah billah. Bila kita bersandar kepada Allah dan kita melakukan pendekatan-pendekatan dakwah itu dengan sabar, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam akhlak baginda, maka kita akan melihat masyarakat itu akan berubah. Jangan kita membuat pendekatan dakwah dengan suka menyalahkan orang. Suka menyalahkan masyarakat. Salahkan diri kita. Jangan menyalahkan orang. Kerana kalau kita mula dengan menyalahkan orang, kita nak ubah orang, kita menyalahkan orang, maka sudah tentu kita akan merasa kecewa. Kerana kita akan melihat manusia itu tidak mudah berubah. Yang akan merubahnya ialah Allah. Dan ini mengambil masa dan pendekatan yang betul. Jadi kalau contoh, kita panggil, yang mari, kita panggil, yang tak nak mari menghadiri majlis ilmu. Nah, daripada kalangan anak-anak muda. Ataupun orang-orang tua. Tak nak menghadiri majlis ilmu. Maka kita kena cari pendekatan-pendekatan yang walaupun mereka tak sampai, suara dan dakwah itu sampai. Kemudian kita serahkan kepada Allah soal dakwah itu diterima atau tidak dan berlaku perubahan dalam kadar pantas atau lambat. Itu kita serahkan kepada Allah setelah kita berstrategi dan mengatur langkah-langkah dengan sempurna. Serah pada Allah. Orang yang berserah dan bersandar kepada Allah Ta'ala pasti tak akan putus asa dan tak akan rasa kecewa dalam berdepan dengan masyarakat yang kelihatan menolak dakwah itu. Kena sabar. Nabi SAW berdakwah, ya, di tengah-tengah masyarakat yang menyembah 300 ekor berhala. Bayang. Yang telah disembah lebih kurang 500 tahun masanya. Dah sebati. Dah jadi darah daging dah berhala tu. Sembah tu dah jadi darah daging. Nabi berdakwah satu persatu dengan sabar. 13 tahun. Dengan segala asbab-asbab yang terbaik yang diberi oleh Allah kepada Nabi SAW. Akhirnya kita tengok Nabi berjaya. Kita cabaran kecil aja, anak yang degil. Suami yang jenis kepala keras, tak faham-faham. Cakap 5-6 kali pun tak reti, so semayang. Isteri yang jenis kita panggil suka melawan suami. Maka kita kena sabar dan cari pendekatan bagaimana nak melunakkan berdasarkan ilmu. Dari sudut makanan, kita tengok keluarga kita makan apa. Kentucky Fried Chicken, jangan makan. Kerana ini makanan syubhat, menyebabkan hati kita tidak gemar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi susah nak buat, jadi malas. Maka kita jangan dakwah aja. Makanan kontrol. Makan yang halal betul. Yang tidak ada unsur-unsur syubhat. Apatah lagi haram. Dah buat yang tu, tengok nanti hasilnya. Tengok hasilnya. Kita akan tengok perkara yang ajaib akan berlaku. Sebenarnya bukan ajaib. Sebenarnya kerana benda itu kita tak ikut sebelum ni. Lalu kita tengok hati anak-anak dan suami mula lunak. Mula lentur. Maka bila mula lunak dan mula lentur, maka diisi dengan contoh kita kata membaca wirid bersama keluarga. Atau kita baca bersendirian dulu. Sembahyang berjamaah. Kemudiannya menghadiri. Bila dah lunak, baru kita ajak menghadiri majlis-majlis ilmu. Bila dah dia tersangkut dan cinta kepada majlis ilmu, maka kita telah berjaya melakukan tanggungjawab kita dalam memimpin keluarga. Jadi kena sabar dan ikut kaedah yang betul. Jangan kita suka menyalahkan. Bila kita ambil psikologi menyalahkan ni, maka akhirnya kita akan terus kecewa dan kecewa. Akhirnya kita jadi perangai orang Melaka, dia kata orang Melaka ni memang tak berubah dah. Dia kata memang orang Melaka ni majal. Senang-senang kau mengata orang Melaka. Ya? Apa yang kau dah buat? Apa usaha kau dah buat? Tak ada buat apa pun, sekadar maki orang. Jadi apabila begitu, memang tak akan berubah. Kenapa? Kita sebagai da'i sendiri tidak mempunyai sikap yang betul. Ustaz, tolong huraikan kalimah Allah. Bolehkah orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah? Wah, ini isu dah selesai. Tapi kerana ini soalan yang terakhir, saya nak layan juga. Lepas tu tutup, insya-Allah. Ya? Ada soalan? Tak ada
yang mengenal Allah melainkan orang-orang yang beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimah Allah itu lafzul jalalah, nama bagi jenama Tuhan. Jenama